Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, apa khabar anak-anak yang dikasihi sekalian? Alhamdulillah, syukur pada Allah kita bertemu lagi dalam kelas kedua untuk sesi PDPR 2.0. Minggu lepas, Alhamdulillah, kita dah ikuti kelas hadis untuk tahun 5 Ibn Sina. Kita bincang tentang, kita ulang kaji balik hadis 1 hingga hadis yang ke-11. Hari ini kita akan pergi ke tajuk ataupun hadis yang baru, iaitulah hadis ke-12. Jadi anak-anak pelajar boleh keluarkan buku hadis ini pada muka surat 12. Pada muka surat 12, kita lihat hadis yang ke-12. So, tajuknya adalah kelebihan mengajarkan ilmu. Hadis yang ke-12. Baik, tajuknya kelebihan mengajarkan ilmu. Kita baca sama-sama. Naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaqahu kama sami'ahu farubba muballiqin aw amin sami'. Jadi baik, sebelum kita lanjutkan hadis ni, kita pergi dahulu kepada pembetulan teks hadis dan makna. Kerana dalam hadis ni ada sedikit kesilapan dan kita terlebih dahulu kita buat pembetulan supaya lepas ni kita baca dengan makna yang betul. Jadi kalau kita hafal pun dengan hafal dengan hadis yang betul dan makna yang betul. Lebih tepatlah. Baik, rujukan Ustaz ataupun rujukan cikgu untuk pembetulan ni ialah merujuk kepada kitab Riyadhus Shalihin. Betul ada di rumah Ustaz ni. Riyadhus Shalihin. Dalam ni jilid yang kedua, dalam cetakan Pustaka Nasional Singapura. Jadi kitab Riyadhus Shalihin memang orang Melayu di Malaysia ni dia kitab yang masyhur, digunakan dalam pengajian di surau dan masjid. Jadi barangkali di rumah anak-anak pun ada ibu bapa yang ada menyimpan dalam simpanan kitab ini. Dia boleh rujuk lah. Kalau terbitan Pustaka Nasional Singapura ni pada bab 241, bab ilmi, bab ilmu pengetahuan, hadis nombor 1386. Okey, baik. Betulannya di mana? Yang berwarna merah. Yang berwarna merah. Yang berwarna merah ni boleh lihat. Dalam buku, dia ditulis sebagai Nassarallah. 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 Kamu betulkan, dia bukan huruf sad, tetapi dia huruf dad. Jadi mesti dibaca dengan Naddarallah. Jadi betulkan pada bahagian ini. Naddarallah. Dan yang kedua ialah, pada bahagian kedua adalah Naddarallah humra'an. Dalam buku kita dia tulis Naddarallah humran sami'a minna. Jadi yang lebih tepat adalah Naddarallah humra'an. Ini kalau lihat pada kitab Imam Nawawi, itulah teks hadis yang digunakan. Jadi betulkan kat situ supaya kita betul. Baik, seterusnya adalah itu pembetulan pada dua pembetulan untuk pada bahagian teks hadis. Yang kedua ialah pada bahagian maknanya. Maknanya pun ada sedikit. Naddarallahu humra'an, maknanya semoga Allah memberikan kebaikan dan keindahan kepada amra'an, kepada seseorang, sami'a minna syai'an, yang mendengar sesuatu daripada kami, faballaqahu kama sami'ahu, lalu dia menyampaikan, kama faballaqahu, dia menyampaikan, kama sebagaimana, sami'ahu sebagaimana dia mendengar. Jadi terjemahan yang lebih tepat ialah dia lalu ia menyampaikan kepada orang lain. Takat tu je buku tulis. Ditambah lagi sebagaimana yang ia dengar. Kama sami'ahu, sebagaimana yang ia dengar. Itu terjemahan yang lebih tepat. Sebagaimana ia dengar tu tak tulis dalam makna. Dia menyampaikan balik apa yang dia dengar daripada Rasulullah, lalu dia sampaikan semula sebagaimana yang dia dengar daripada Rasulullah. Disampaikan kepada orang lain pula daripada Rasulullah, lalu dia dengar, disampaikan kepada orang lain sebagaimana kama sami'ahu, sebagaimana dia
dia mendengarnya daripada Rasulullah. Itu tertinggal. Dan disambung farubba muballighin au amin sami'. Lalu boleh jadi ataupun barangkali orang yang muballighin itu sebenarnya adalah orang yang disampaikan. Orang yang diberitahu dia hadis yang seseorang dengar daripada Rasulullah dan orang tu beritahu kepada si A. Atau A mendengar daripada Rasulullah, so A beritahu kepada si B. Jadi B ni adalah muballighin, dia yang mendengar. Daripada siapa? Daripada A. Jadi boleh jadi si B tadi lebih faham, lebih dapat manfaat daripada si A. Sedangkan si A tu yang mendengar terus daripada Rasulullah. Kenapa? Itulah kita akan tengok dalam hadis ni tentang bagaimana kefahaman orang yang berbeza-beza. Kadang boleh jadi orang yang kemudian itu lebih memahami daripada orang yang mendengar terus daripada Rasulullah. Sebab itulah penting untuk kita ni saling atau sentiasa berkongsi ilmu. Itu dari segi pembetulan lah. Okay, jadi mari kita sama-sama baca sekali lagi hadis ini untuk kita sebelum kita pergi kepada pengajaran hadis. Hadis 12, kelebihan mengajarkan ilmu. Jadi cerita tentang kelebihan kita mengajar, berkongsi ilmu yang kita peroleh. Dalam hadis ini walaupun disebut sebenarnya khusus kepada hadis, tapi secara umum pengajarannya ialah kita berkongsi ilmu yang kita tahu. Tak kisahlah ilmu apa pun. Yang penting ia memberi manfaat kepada diri kita dan juga orang lain. Baik. Naddarallahu ra'an. Semoga Allah memberikan kebaikan dan keindahan kepada siapa? Amra'an, kepada seseorang. Apa yang dia buat? Apa yang dia telah buat? Sami'a minna syai'an. Dia telah mendengar sesuatu daripada kami. Jadi, dalam hadis ini ceritakan bagaimana Allah Ta'ala akan beri kemuliaan, beri kebaikan, beri keindahan, beri kecemerlangan, kejayaan kepada siapa? Kepada orang yang sami'a minna syai'an, yang mendengar sesuatu daripada Rasulullah. Dan konteks ini maknanya mendengar hadis daripada Rasulullah, kata-kata Rasulullah, nasihat Rasulullah, panduan Rasulullah. Kemudian apa dia buat? Setelah dia mendengar, faballaghahu kama sami'ahu. Lalu dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Faballaghahu. Ingat sifat Rasul ni ada berapa? Ada 4. Siddiq, amanah, fatanah. Antaranya adalah tabligh. Tabligh itulah menyampaikan. Jadi orang yang mendengar Rasulullah, dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Kemudian apa kata Rasulullah lagi dalam hadis ni? Farubba muballighin. Boleh jadi orang yang mendengar kemudian tu, orang yang disampaikan kemudian itu, au amin sami', lebih mendapat manfaat, lebih faham daripada orang yang mendengar terus daripada Rasulullah. Jadi ini maksud hadis ini. Baik. Apakah pengajarannya? Pengajaran hadis ini ada 3. 3 pengajaran yang kita mesti ambil daripada hadis ini. Yang pertama, kita kena sentiasa mencari dan berkongsi ilmu. Kerana kelebihan hadis ini cerita tentang orang yang berkongsi ilmu. Orang yang share knowledge dia, ilmu dia, kan? Dan dalam hadis yang lain cerita tentang sebaik-baik manusia ni orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhu linnas. Sebaik manusia ada orang yang beri manfaat pada orang lain. So apa perkara yang lebih bermanfaat dalam dunia ni selain daripada ilmu? Ilmu mengenalkan Allah, ilmu mengenalkan Rasulullah, ilmu dalam menunaikan ibadah kepada Allah, ilmu dalam mengetahui mana yang baik, yang buruk. Jadi ilmu untuk kita survive dalam kehidupan kita ni, untuk kita melalui kehidupan kita sebagai seorang hamba dan juga khalifah Allah, kan? Jadi segala ilmu ni, itulah perkara yang paling bermanfaat yang manusia perlukan dalam hidup dia. Jadi apabila kita sebarkan ilmu, maka Allah Ta'ala akan beri kemuliaan. Dalam hadis ini Rasulullah mendoakan kebaikan untuk umatnya yang menyampaikan hadis yang dengar daripada Rasulullah. Menyampaikan ilmu yang dia dengar daripada gurunya. Menyampaikan pengetahuan, pengalaman yang dia ada, dia beritahu pada orang lain. Dia sebar pada orang lain. Kebenaran yang dia tahu, dia sebarkan pada orang lain. Jadi ini adalah anjuran Rasulullah. Dalam hadis ini Rasulullah anjurkan supaya kita sentiasa share ilmu. Kan? Dan dalam hadis yang lain disebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di kalangan kamu ada orang yang belajar Al-Quran kemudian wa 'allamahu, dia mengajarkan kepada orang lain. Jadi poin dia adalah kita nak kena share ilmu. Tapi nak share ilmu macam mana? Dengan syarat kita terlebih dahulu mesti menguasai ilmu. Kita terlebih dahulu mesti mencari ilmu. Jadi hadis ini secara tak langsung menyuruh kita supaya mencari ilmu. Jangan malas untuk cari ilmu, jangan malas hadir kelas, jangan malas buat latihan. Kerana dengan ilmu itu nanti, kita boleh share pula pada orang lain, maka kita mendapat kelebihan yang besar. Nadharallah, dalam lisan Arab bermaksud, nadhara itu dengan maksud kemuliaan, kenikmatan, kekayaan dan kehidupan. So, kita kejarlah janji yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Yang kedua, hadis ini
nak sebut pada kita, bagi tahu kita satu hakikat bahawa kefahaman manusia itu berbeza-beza. Ada orang yang dengar terus daripada guru dia tak apa faham. Tapi bila dia sampai pada orang lain, dan orang tu bagi pandangan dia, oh macam ni rupanya yang dimaksudkan oleh gurunya. Jadi ada perkara yang mungkin sahabat-sahabat dapat dari Rasulullah tak apa faham. Tapi setelah mereka sampai kepada kita, kita melihat misalnya tentang peristiwa akhir zaman, peristiwa fitnah akhir zaman yang berlaku pada hari ini, disebut awal sudah beritahu pada sahabat, orang tak faham macam mana jadi macam tu. Tapi pada hari ini bila kita dengar hadis itu, oh kita faham. Inilah yang Rasulullah maksudkan. Bagaimana fitnah akhir zaman, apa yang akan berlaku. Itu contohlah. Jadi banyak perkara lain lagi yang kadang-kadang kita tak faham, tapi bila kita kongsi pada orang lain, orang itu bagi pandangan setelah apa dia dengar apa yang kita beritahu dia, maka kita bertambah kefahaman kita. Sebab itu kongsi ilmu. Sebab itu tak rugi. Ilmu ni semakin kita kongsi, semakin bertambah kefahaman. Semakin kongsi, semakin bertambah ilmu itu. Tapi kalau harta, kalau kita kongsikan, maka dia semakin berkurang. Semakin berkurang. Itu secara asasnya lah. Tapi walau bagaimanapun, harta ni kalau kita kongsikan dengan niat ikhlas, dengan sedekah, maka Allah Ta'ala janji akan tambahkan. Tetapi secara asasnya, diberi berkurang. Tetapi ilmu, semakin kita kongsikan, semakin bertambah. Itu yang dijawab oleh Sayyidina Ali ketika ditanya tentang beza antara ilmu dan juga harta. Baik, dan dengan berkongsi ilmu, kefahaman kita dapat ditingkatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang terakhir, pengajaran pada di sini ialah kita hendaklah jujur dalam menyampaikan ilmu. Itu disebut faballaqahu kama sami'ahu. Dia menyampaikan sebagaimana yang dia dengar. Kita jangan tepuk tambah ataupun kita kurangkan. Itu macam orang belajar silat katanya kan. Katanya lah orang belajar silat ni dia ada 10 ataupun 20 jenis pukulan. Dia ajakkan anak murid dia 20, 19 dia ajak. Satu dia simpan sebab takut anak murid dia lawan dia. So akhirnya bila ini ajar anak murid pula, anak murid berkurang-kurang daripada 10 tinggal 10. Jadi akhirnya ilmu tu hilang. Jadi itu gambaran lah. Tapi maknanya apa yang kita tahu, kita ajar pada orang yang selayaknya lah, yang mampu untuk memahami ilmu itu. Jadi, sampai. Apatah lagi kita berdusta pula. Yang orang sebut lain, kita sampaikan lain. Itu lebih lah. Apatah lagi. Sebab itu ada hadis yang melarang seseorang itu berdusta apatah lagi atas nama Rasulullah. Orang ini boleh ambil tempat dalam neraka. Jadi kita hati-hati. Khasnya bila menyebut tentang hadis, tentang Rasulullah, maka kita jangan pandai-pandai mereka cerita. Buat hukum sendiri kan, sebut macam ni tanpa ada pengetahuan. Jadi cakap yang perkara yang benar saja. Dan mesti amanah dalam menyampaikan ilmu, barulah kita mendapat apa yang disebut dalam hadis ini, nadarallah, kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Itu tinggal pengajaran. Jangan kedekut ilmu, berkongsilah ilmu, insya-Allah bertambah kefahaman. Kenapa kena kongsi? Kerana kefahaman orang berbeza-beza. Mungkin yang orang yang kita sampaikan itu lebih faham daripada kita, lalu kita dapat tambahan ilmu, dapat tambahan kefahaman. Dan yang ketiga, mesti jujur dan amanah dalam menyampaikan ilmu. Itulah 3 pengajaran daripada hadis ini. Baik. Jadi mari kita hafal hadis ini. Bagi untuk menghafal hadis ini, Ustaz dah buat satu lagu, secara ringkas saja. Mungkin kamu boleh gunakan untuk menghafal hadis ini. Lagunya macam ni Naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaqahu kama sami'ahu rubba muballiqin aw amin sami' naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaqahu kama sami'ahu rubba muballiqin aw amin sami'. Allah akan memuliakan orang yang mendengar sesuatu dari kami, lalu menyampaikan apa yang didengari. Betapa lebih memahami dari yang mendengar sendiri. Itu tak maksud tu susah sikit lah Ustaz nak buat lagu Maknanya kita sampaikan apa yang kita dengar dengan penuh ikhlas sebagaimana yang kita dengar daripada Rasulullah, dengan niat kita nak menambahkan ilmu. InsyaAllah Allah akan beri kemuliaan, tambahkan kefahaman, Allah tambahkan kebaikan dalam hidup kita, bertambah hasanah dalam kebaikan hidup kita, dan boleh jadi orang yang kita sampaikan kemuliaan itu lebih memahami daripada diri kita sendiri, lalu kita mendapat kelebihan menyampaikan ilmu. Jadi tugasannya, tulis semula hadis ini dalam buku tulis sebanyak 1 kali, hadis dan makna, hadis yang betul,
kemudian isi Google Form dan hantar kepada Ustaz sebelum minggu